Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita pada kelas minggu ini. Okey, untuk kelas Geografi tingkatan 3. Okey, jadi kita akan masuk kepada subtopik yang baharu, iaitu kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Yang mana sebelum ni kamu telah mempelajari subtopik 7.1, 2 dan 3, yang mana kamu telah tahulah apa yang ada tentang kegiatan ekonomi di Malaysia ni. Contohnya yang ada kegiatan ekonomi terbahagi pada 3 sektor. Yang pertama, sektor prima, sektor sekunder dan juga sektor tertier di Malaysia ni. So dekat situ pun kamu sudah pelajari taburan kawasan bagi kegiatan ekonomi di Malaysia ni. So cikgu harap kamu boleh jelas dengan pembelajaran yang lepas dan juga kita masuk kepada 7.4 kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia, di mana kamu kali ini akan dapat membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ni. Jadi kita masuk kepada yang pertama. Okey, kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ni terbahagi kepada 7 sub kepentingan. Okey, yang pertama iaitu peningkatan taraf hidup, yang kedua kemajuan ekonomi negara, yang ketiga kewujudan peluang pekerjaan, yang keempat menggalakkan pemindahan teknologi, yang kelima peningkatan infrastruktur, menggalakkan proses pembandaran dan juga mengurangkan import barangan. So ketujuh-tujuh ni cikgu akan bagi tahu dan juga bagi tahu sampai kamu boleh faham apa yang ada untuk kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia ni. Okey, masuk yang pertama, kepentingan peningkatan taraf hidup. Okey, peningkatan taraf hidup ni boleh menjadi salah satu pendapatan yang diperolehi oleh pekerja yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat di Malaysia ni lah amnya. Okey, ini akan meningkatkan kuasa beli penduduk sekaligus memajukan tahap pendidikan, kesihatan, peningkatan pendapatan dan juga mempunyai perumahan yang lebih selesa. Okey, dekat sini yang boleh dijelaskan apabila salah seorang individu tu apabila dia bekerja dan dekat situ lahirnya anak-anak ke yang telah berkahwin lah secara khususnya dan mereka membeli rumah dan adanya kestabilan ekonomi dia yang tersendiri. Dekat situlah boleh jadinya peningkatan taraf hidup bagi kegiatan ekonomi di Malaysia ni. Jadi kehidupan menjadi lebih berkualiti, terjamin dan seterusnya dapat memajukan ekonomi negara. Okey, ini adalah contoh bagi peningkatan taraf hidup di mana kuasa beli meningkat di pasaraya yang kita tahu mana-mana yang berdekatan dengan rumah kita, boleh adanya jual beli, proses jual beli di pasaraya tu. So dekat situ pun okey, salah seorang individu ni yang bekerja di luar dan beli barangan yang ada di pasaraya dan dekat situlah kuasa beli boleh meningkat. Tak adalah macam sehari tu boleh meningkat dalam sehari tu boleh ada yang membeli, tak semestinya dalam setiap minggu tu ada pembeli, ada naik turunnya sendiri, tapi berlakunya proses kuasa beli yang secara meningkat. Okey, perumahan yang selesa bagi setiap individu yang ada pendapatan yang baik dan stabil. Pendapatan per kapita juga akan meningkat. Contohnya macam cikgu dalam sektor pendidikan akan ada dalam masa 5 tahun setiap guru di Malaysia ni akan menaik, gaji mereka akan menaik sehingga habis pencen lah, habis tempoh persaraan. So dekat situ dalam tempoh 5 tahun tu akan naik sedikit demi sedikit, and then next year untuk jadi guru cemerlang ni dia akan naik sedikit demi sedikit. Dekat situlah ia akan berlaku, pendapatan per kapita akan meningkat. Jadi dekat sini untuk peningkatan tahap pendidikan, okey, contohnya macam kamu daripada sekolah rendah yang masih lagi tak tahu apa tentang pembelajaran secara khususnya, tapi dekat situ kamu ada sistem pendidikan yang boleh menekankan kamu untuk belajar berdikari, dan dekat sekolah ni, sekolah rendah diajar untuk masuk ke alam sekolah menengah, di mana sekolah menengah ni adalah proses remaja kamu untuk memikirkan kamu sama ada
matang ataupun sebaliknya. Kalau kamu seorang yang matang, kamu tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ni. So dekat situ adanya berlaku peningkatan daripada kurang matang kepada matang, dan juga apabila kamu ingin memasang niat untuk masuk ke Menara Gading, dekat situlah lagi ataupun universiti, dekat situlah kamu akan berfikir secara waras lagi untuk menjadi seorang yang berjaya dan berlakunya peningkatan tahap pendidikan. Okey, kepentingan yang kedua iaitu kemajuan ekonomi Malaysia. Yalah, kita bercakap di Malaysia sahaja. Kalau kita bercakap pasal Thailand, East Thailand, kemajuan ekonomi Thailand, bukan di Malaysia. Okey. Untuk kemajuan ekonomi ni, ia dapat meningkatkan pendapatan negara yang diperolehi hasil ekspor cukai barangan. Okey, sebelum tu, cikgu nak berjelaskan lagi hasil ekspor. Ekspor ni merupakan pengeluaran daripada negara kita sendiri, negara kita Malaysia, untuk dijual ke luar negara. Contohnya ada yang nak beli daripada barang-barang yang ada dekat Malaysia ni, contohnya kereta ke apa, orang luar negara nak beli. So dekat situ akan berlakunya proses di mana menekankan cukai barangan. Cukai barangan yang kita tahu sekarang ni tak adalah more tu meningkat sangat, sebab cukai barangan ni adalah penting untuk sesebuah negara bagi menstabilkan ekonomi yang ada negara tu. So dekat situ pun akan ada kedatangan pelancong asing yang datang, dan bagi menjana mereka yang, contohnya cikgu ambil contoh daripada pelancong asing daripada Amerika. Pelancong dekat situ mata wang mereka sangat-sangat tinggi, dan bila datang ke Malaysia ni, mereka akan menjana dan membeli barang-barang yang ada dekat Malaysia. So dekat situ akan meningkatkan pendapatan bagi tempat yang berniaga tu. Dan dekat situ pun ada nyatakan keuntungan aktiviti perniagaan. Okey. Dia ada berkait antara satu sama lain apabila pelancong asing datang dan membeli barang-barangan yang ada dalam aktiviti perniagaan. Yang kamu telah pelajari sebelum ni, aktiviti perniagaan apa. So dekat situ akan jadinya proses jual beli yang boleh meningkatkan sumber wang untuk aktiviti perniagaan tersebut. Okey, pendapatan ini penting untuk mengurus dan mentadbir negara serta menyediakan pelbagai kemudahan asas kepada rakyat seperti sekolah, hospital dan juga jalan raya. Yalah, semua ni adalah penting kerana untuk bagi kemudahan pergerakan antara satu sama lain, pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat, macam contoh jalan raya. And then untuk sekolah tu meningkatkan salah seorang punya ilmu pengetahuan, dan dekat situlah boleh belajar macam mana nak mengurus, dan juga untuk melangkah ke tahap seterusnya, masuk ke universiti ke, bolehlah mentadbir negara. So bila dah ada ilmu yang cukup dan ilmu yang baik, kita boleh sampaikan manfaat kepada orang lain. Okey. Ini adalah cukai kemasukan pelancong, di mana pelancong luar negara daripada Malaysia ni nak masuk ke Malaysia akan dikenakan cukai setiapnya. Sebabnya kita tahu Malaysia ni adalah negara yang ketat pasal undang-undang. Jadi dekat situ pelancong asing yang tiada pasport, mereka akan dikenakan penjara. Sekaligus dekat situ boleh memalukan sebuah negara yang mereka datang tu lah. Okey. So seterusnya keuntungan aktiviti perniagaan. Okey, keuntungan aktiviti perniagaan ni tak kira lah pasar raya ke, pasar basah ke yang ada dekat tempat kita ni. So semua itu adalah berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Apabila datangnya pelancong asing ke, contohnya cikgu nak ceritakan dekat Langkawi. Dekat Langkawi tu banyak pasar raya, barang-barang yang apa orang panggil souvenirs yang ada dekat Langkawi tu boleh dihasilkan untuk jual beli. So apabila pelancong datang ke Malaysia ni, mereka akan membeli barang buah tangan tu untuk balik ke negara sebagai tanda cenderamata untuk mereka sendiri. So apabilanya dekat situ berlakunya proses perniagaan jual beli tu akan meningkatkan orang yang menyediakan barang-barangan tersebut. So dekat situlah
peniaga akan mengaut untung mereka sendiri. Jadi dekat gambar ni kamu tengok pasar raya mana kita tak tahu, mungkin Giant ke, ada yang membeli barang-barangan yang sangat-sangat banyak, dan di sini pun boleh jadi keuntungan bagi aktiviti perniagaan tu. Okey, ini adalah cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ni adalah yang kamu pakai untuk kamu punya phone. Dalam phone tu ada SIM card, iaitu tak kira lah kamu ada U-Mobile ke, Celcom ke, Digi ke, Maxis ke. Okey, semua tu berkaitan dengan apa ni, untuk menjadi perantaraan. So dekat cukai perkhidmatan tu, kamu mesti akan tertanya, kenapa mahal? Kenapa mahal? Kenapa ada yang murah? Kenapa yang ada yang boleh mengurangkan kita punya mata wang. Tapi dekat situ dikenakan cukai perkhidmatan untuk kita dapatkan perkhidmatan yang baik. Dari situlah akan adanya servis daripada kurang baik kepada yang baik. Maknanya ada proses membaik pulih. Sebab itulah yang diwujudkan oleh kerajaan, iaitu cukai perkhidmatan ni. Okey, cukai perniagaan ni pula ialah salah sebuah syarikat yang mana syarikat yang terkemuka di Malaysia ni, tak kira lah dia menjual produk-produk barangan makanan ke. Setiap kerajaan telah memperketatkan undang-undang untuk mengenakan cukai perniagaan bagi setiap peniaga. Dekat situlah akan berlakunya, macam kita tahu sebelum ni, yang ada GST yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang ke-6 dahulu, iaitu Datuk Seri Najib kita. And then selepas itu ada juga cukai SST, yang mana cukai itu dikenakan kepada peniaga-peniaga ataupun majikan yang ada syarikat yang besar. Contohnya ada ni adalah Panasonic. Panasonic ni yang ada dekat Malaysia pun banyak tempatnya, dalam sebuah kilang. So ianya dikenakan cukai perniagaan. Okey, seterusnya kepentingan pemindahan teknologi. Pemindahan teknologi berlaku di antara Malaysia ni dengan luar negara. Contoh negara luar yang maju seperti Jepun, Perancis dan China. So melalui pemindahan teknologi ni, Malaysia akan memiliki tenaga kerja mahir dan peningkatan kepakaran dari segi sains dan teknologi. Contohnya pemindahan teknologi dalam industri pembuatan kereta seperti Proton dan Perodua. Okey, dekat sini kita ambil contoh yang daripada tenaga mahir yang kita tahu dekat negara luar ni, iaitu daripada Jepun. Mereka daripada Jepun ni memang sangat-sangat mahir tentang industri pembuatan. Tak kira lah kereta ke ataupun teknologi seperti buat laptop ke, mereka sangat mahir lagi daripada kita. So, mereka didatangkan, contohnya mereka didatangkan, salah seorang daripada mereka didatangkan ke Malaysia untuk mengajar tenaga-tenaga yang ada tenaga mahir di Malaysia ni, mengajar sesama mereka. So dekat situlah berlakunya proses peningkatan ilmu pengetahuan untuk dari segi kepakaran, untuk memindahkan maklumat dari segi teknologi, sains dan juga apa yang ada dekat Malaysia ni lah. So dekat situ mereka akan memperturunkan mereka punya idea, mereka akan memperturunkan kemahiran mereka dan mengajar tenaga-tenaga yang mahir, separuh mahir dan juga yang tidak mahir dekat Malaysia ni. So semuanya belajar antara satu sama lain. So dekat sini Proton ni adalah yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Tun Mahathir. Mana kamu tahu pada dahulunya Proton Saga sangat terkenal dengan penubuhan sebuah kereta ni. Jadi dekat sekarang ni kita dah dapat tengok yang Saga yang moden, dan pada dahulunya Proton Saga ni Proton Saga yang paling gah dekat Malaysia. So dekat situlah yang berlakunya satu diperkenalkan oleh Tun Mahathir tu, yang jadi popular di Malaysia tu. So itu adalah lambang kemajuan bagi sesebuah negara. Okey, untuk Perodua ni adalah syarikat yang kedua lah yang khasnya ada dekat Malaysia. Jadi kita kena ingat, untuk pembuatan kereta hanya dua sahaja dekat Malaysia, iaitu Proton dan juga Perodua. Kalau contoh dekat, kamu tengok dekat yang lain, kereta lain seperti Toyota ke, itu adalah daripada Jepun. Okey.
Ini adalah pemindahan teknologi dalam industri tekstil. Tekstil iaitu pakaian yang mana menjahit untuk membuat pakaian tu secara guna robot. Secara guna ni lah teknologi yang ada dekat di beberapa buah kilang di Malaysia ni. So dekat sini adanya orang daripada tenaga daripada negara luar untuk mengajar dan bagi polis sentiasa kemahiran untuk tenaga mahir di Malaysia ni. Okey, untuk pemindahan teknologi dalam industri automotif ni, yang mana kamu tahu automotif adalah pembuatan kereta dan juga pembuatan yang berkaitan dengan pengangkutan darat di Malaysia ni. So adanya berlaku pemindahan teknologi dekat sini. Kita tak boleh nak guna 100% tenaga manusia, tapi kita akan gunakan tenaga teknologi yang mana boleh membina sebuah kereta tu. Okey. So untuk seterusnya pemindahan teknologi dalam sektor pertanian. Sektor pertanian ni banyak sangat teknologi yang telah diguna pakai sehingga sekarang ni, yang mana setiapnya telah dimajukan antara yang paling kosong sehingga ke kemodenan yang ada sekarang ni. So memang untuk sektor pertanian ni memang sangat-sangat maju sekarang. Okey, untuk latihan dan kemahiran ni pula, yang mana kamu tengok ini adalah golongan belia yang belajar daripada tenaga mahir iaitu ataupun cikgu mereka lah ataupun guru mereka ni, yang belajar untuk di sebuah institusi yang memperkenalkan kemahiran-kemahiran untuk golongan belia. Jadinya dekat sini kamu boleh tengok yang adanya mereka berlatih untuk praktik dalam kehidupan mereka dan juga belajar untuk menjadi seorang yang lebih mahir. Jadi ilmu diturunkan kepada tenaga mahir dan disampaikan oleh orang-orang yang memerlukan kemahiran. Okey. Macam negara lah yang perlukan. Okey. Kita masuk kepada kepentingan yang keempat iaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Khasnya di Malaysia lah. Okey. Kegiatan ekonomi seperti pertanian, penternakan, perindustrian, pelancongan dan perkhidmatan telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan di kawasan bandar dan juga luar bandar. Contohnya pekerjaan seperti juruteknik dan operator dalam sektor perindustrian. Selain itu, menjadi nelayan dan juga petani. Okey, dekat sini pun kita dapat tahu yang di Malaysia ni apabila salah satu tempat tu ditubuhkan, and then dekat situ lah akan wujudnya peluang pekerjaan. Di mana kalau kita tengok dekat mana-mana papan kenyataan, jawatan kosong diperlukan. Wanita ke lelaki ke, semuanya sangat diperlukan. Sebabnya boleh menjana pendapatan bagi seseorang tu. Refer balik kepada kepentingan kita yang pertama tadi, boleh jana pendapatan dan juga meningkatkan taraf hidup seseorang yang ada dekat Malaysia ni. Okey, ini adalah gambar bagi pengusaha seperti tanaman-tanaman yang ada dekat Malaysia ni. Okey, bagi tujuan nak menjual lah kiranya. Nak jual kepada orang-orang yang nak kan, sama ada dalam lelong ke ataupun beli secara sikit-sedikit. Okey. Okey, untuk operator pengeluaran ni yang ada di kilang ni memang ada untuk menguruskan bahagian pengeluaran di sesebuah kilang. Okey, untuk nelayan ni hanya ada di laut lah. Macam mana kita tahu nelayan ni hanya ada di laut. Memang tak ada di darat. So mereka mengusahakan bahagian perikanan untuk dijual, adanya jual beli di daratan lah. So dekat pasar basah ke pasar raya pun ada jual ikan-ikan ni semua bahagian bahagian laut untuk menjana pendapatan mereka sendiri. Okay, ini adalah juruteknik yang ada di kilang. Juruteknik ni boleh membaiki salah satu barang-barang yang rosak ke apa. Mereka yang mahir boleh baiki apa yang telah rosak tu. Okey, kita masuk kepada peningkatan infrastruktur, kepentingan yang kelima. Untuk peningkatan infrastruktur ni, kemajuan pelbagai
Kegiatan ekonomi membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan awam dan juga pembinaan infrastruktur kepada rakyat. Yang mana dua-dua ni adalah benda yang sama, kemudahan dan juga infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur ni, kamu tahu sebuah bangunan tu dibina, contohnya dibina, apa yang dibina, okey, dekat sini ada bagi tahu pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan, lapangan terbang antarabangsa KLIA, Jambatan Pulau Pinang dan Pelabuhan Kilang. Okey, setiap ni akan meningkatkan taraf hidup, pendidikan dan kesihatan dalam kalangan penduduk. Okey, contoh bagi pembinaan Lebuh Raya Utara Selatan ni adalah memudahkan bagi masyarakat untuk pergi daripada satu tempat ke tempat yang lain. So dekat situ adanya kemudahan awam yang telah dibina lengkap kepada masyarakat daripada kerajaan. So untuk lapangan terbang antarabangsa KLIA ini adalah untuk mereka yang suka melancong ke, nak pergi ke luar negara ke, dekat situlah wujudnya lapangan terbang untuk tujuan penerbangan. Okey, untuk Jambatan Pulau Pinang, yang mana kamu tahu Pulau Pinang ni ada di seberang laut, daripada kalau tengok dekat peta, seberang laut dan Malaysia sebahagian, ada sebahagian Malaysia untuk berhubung. So dekat situlah wujudnya Jambatan Pulau Pinang untuk mewujudkan hubungan dua hala antara Semenanjung Malaysia dan juga Pulau Pinang. Untuk Pelabuhan Kelang pula diwujudkan untuk proses perdagangan. Yang mana dekat Pelabuhan Kelang ni adalah perdagangan yang sangat-sangat besar di Malaysia ni. Adanya perdagangan daripada luar negara ke, sama ada aktiviti import dan juga aktiviti ekspor ke negara. Okey, ini adalah Lebuh Raya Utara Selatan, Jambatan Pulau Pinang dan juga lapangan terbang Kuala Lumpur International Airport. Kuala Lumpur International Airport. Okey, untuk ini adalah Pelabuhan Kelang. Okey, dekat sini adanya kapal dan juga ada kontena. Kontena ni adanya barang-barangan lah yang bertujuan untuk jual beli, ekspor dan juga import dalam negara. Okey, masuk kepada kedua yang terakhir iaitu proses pembandaran. Okey, untuk proses pembandaran ni, kamu tahu yang kemajuan kegiatan ekonomi telah menyumbang kepada proses urbanisasi yang pesat. Urbanisasi ni adalah pembandaran adalah urbanisasi. Yang mana salah satu tempat tu adalah hutan dan dibina untuk menjadi pusat bandar. Okey, contoh bahan mentah dan juga kegiatan ekonomi yang ada dekat sini terbahagi kepada 4 iaitu sektor pertanian yang wujud di Bandar Segamat Labis di Johor. Okey, dekat sini adanya bandar dekat situ dan adanya bahagian-bahagian kilang yang menubuhkan sektor pertanian dekat situ. Okey, untuk sektor perindustrian ni wujud di Bandar Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Nilai. Okey, untuk yang ini memang nampak dekat yang kamu tahu pun, kalau belajar-belajar pun mesti ada kilang-kilang yang ada di buah tempat ni lah, dekat bandar-bandar ni. Okey. Dan Shah Alam ni dikenali sebagai bandar perindustrian di Malaysia. Okey. Untuk sektor perkhidmatan wujud Bandar Cyberjaya, Putrajaya dan juga Nusajaya. Okey, untuk sektor perkhidmatan ni contoh macam tempat Perdana Menteri yang ada dekat situ di Putrajaya yang mentadbir negara, bahagian pentadbiran dan juga pengurusan pasal negara. So itu adalah berkaitan dengan sektor perkhidmatan. Okey, untuk sektor perlumbungan pula wujud di Bandar Kertih, Miri dan Bintulu. Perlumbungan untuk di Kertih ni yang mana kamu tahu berkaitan dengan gas asli dan juga petroleum. So semua ni adalah berkaitan yang sama. So untuk Kertih, Miri, Bintulu tempat prosesnya berlaku gas asli dan juga petroleum. Okey. Ini adalah gambar bagi Bandar Segamat. Okey, bagi Bandar Segamat tadi untuk sektor pertanian, Bandar Shah Alam yang sangat yang kita tahu banyak sangat berlakunya banyak ada sektor perkilangan di situ kerana sektor perindustrian yang sangat-sangat diperlukan di beberapa buah negeri lah di Malaysia ni. So Bandar Shah Alam ni
adalah yang terutamanya. Okey, untuk Bandar Putrajaya ni yang dikenali sebagai sektor perkhidmatan seperti tadi, ini adalah merupakan pusat pentadbiran negara, pusat pentadbiran dan juga pengurusan bagi negara Malaysia ni lah. Okey, ini adalah Bandar Miri yang mana dikenali sebagai sektor perlombongan tadi. Memang pesat membangun disebabkan oleh petroleum dan juga gas asli. Okay, kita masuk yang terakhir iaitu kepentingan mengurangkan import. Mengurangkan import ni. Sebelum tu kita guna ingatkan balik untuk mengurangkan import ni memang kita kena kurangkan disebabkan kita tak nak banyak sangat barang daripada luar negara datang kepada Malaysia. Pengeluaran daripada luar negara tu mungkin ada yang baik, mungkin ada yang tak baik, tapi kita nakkan barangan ekspor kepada luar negara. Contoh macam banyak soalan yang cikgu tengok sebelum ni, macam soalan-soalan yang lepas yang ada tanya apakah kepentingan. So dekat situ dia ada bagi trik dekat kamu mengurangkan ekspor. Tapi dekat mengurangkan ekspor tu adalah salah. Tapi kita nak kurangkan import. Sebab apa? Kita nak menambahkan ekspor. Kalau soalan tanya meningkatkan ekspor ataupun mengurangkan import adalah dua jawapan yang betul. Tapi kita dekat Malaysia ni kita nak kurangkan import, kita nak tambahkan ekspor. Sebab apa? Ekspor tu kita barangan pengeluaran produk daripada kita daripada negara kita ke luar negara. Dekat situlah berlakunya hasil daripada jualan kita tu akan datang ke Malaysia, akan bagi lagi pendapatan negara kita ni semakin bertambah. Untuk import ni boleh mengurangkan sebabnya mata wang kita akan dijual beli. Kita sentiasa membeli. So kita tak nak benda tu, kita nak kita yang jual. Dan pendapatan pun ada datang. Okey, perkembangan kegiatan ekonomi dapat mengurangkan pergantungan negara kepada barang import. Yalah. Okey, ini adalah langkah kerajaan untuk mengurangkan import negara. Ialah menggalakkan perkembangan industri kecil dan sederhana dan memajukan sektor pertanian seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sektor perikanan serta penternakan. Okey, ini adalah gambar bagi industri kecil dan sederhana yang mana pembekal ataupun borong berniaga kerepek-kerepek yang ada di kedai mereka lah. Industri kecil ni untuk barangan import, untuk mengeksport barang-barang ni semua. Tidak kira sama ada luar negara ataupun dalam negara itu sendiri. Okey, ini adalah penternakan ayam. Yang mana kamu tengok penternakan ayam ni boleh jual telur daripada ayam tu. Yang dekat pasar raya pun banyak. Tak kira grade apa, A, B, C dan D semua tu. Tapi yang terbaiknya adalah kita nak barang seperti ni dieksport. Tidak kira dalam dan juga luar negara. Okey, ini adalah kebun pisang. Ini pisang ni boleh dibuat untuk kerepek pisang untuk dijual kepada orang yang berniaga dalam industri kecil dan sederhana. Okey, ini adalah kegiatan perikanan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang ada dekat Malaysia ni sendiri. Alright. Jadi itu sahaja pengajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat tonton dan juga nanti cikgu akan bagi kamu latihan dalam grup WhatsApp. Okay. Terima kasih. Selamat menonton dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.